Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Bisyafatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa sidiqin wa ila syairil malaikati muqarrabin wal ghaib walidaini, kedua ibu bapa kita, isteri, suami kita, anak-anak, cucu-cucu kita, kaum kerabat kita, keturunan kita, semua saudara kita muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah pergi, ahlil kubur. Kita Allah Ta'ala sampaikan pahala kebaikan yang ada dalam Al-Fatihah ini. Allah yang boleh sampaikan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang berbentuk rahsia, yang berbentuk iman, yang berbentuk Islam, yang berbentuk ihsan dan juga makrifat. Dari rahsia-rahsia kemanisan hidup kita dengan Allah yang kita rasai di dunia, di alam roh dan di mana pun kita sentiasa mengecapi rahsia di mana yang ada adalah di mana cerita-cerita kisah-kisah Allah semuanya manis tiada pahit. Walaupun dinampakkan kepada kita itu, dirasakan kepada kita itu pahit, tetapi sebenarnya itulah aturan dan susunan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna lagi maha dia mengetahuinya. Jadi ini yang kita nak dudukkan dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita tak selesai-selesai di dunia ni. Apa sebenarnya yang nak menyelesaikan kita supaya kita dah tak, otak kita tak celaru lagi. Kita mendatangi orang ulama, kita mendatangi orang alim, kita mendatangi orang yang ada karamah-karamah. Ya, kita nak mendatangi mereka untuk memintakan apa? Kekayaan, memintakan apa? Kedudukan, nak minta apa lagi? Mintakan kita mudah mendapat sesuatu yang kita hendaki. Nakkan harta tu datang bergolek depan mata kita. Macam-macam lagi dalam kepala pemikiran kita ni. Di pemikiran kita ni letaknya di kepala. Tapi bila kita salah uruskan, di situlah tempat akan timbul yang dikatakan segala malapetaka. Di kepala kita memikirkan. Dan hati kita ini tidak tertarik kepada ke arah nur Allah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka belaga antara itu tertarik kita ni tadi. Min syarril waswasil khannas. Datang ke dalam pemikiran kita ni. Oh, aku kalau jumpa orang ni, aku nak minta sesuatu. Kerana banyak orang minta tertunai hajatnya. Dia jumpa orang ni, minta tertunai hajatnya. Dia ingin harta tu datang bergolek. Dah jelas dia meniaga sikit, maju. Daripada satu cawangan jadi dua jadi tiga, besarkan lagi cawangan. Hingga kan dia tak lagi dapat memikirkan dengan Allah. Dia rasa itu kesempurnaan. Tetapi penghabisannya tak cukup-cukup. Sampai dah 30 cawangan pun kekayaan yang Allah bagi, dia tetap lagi hatinya tidak dengan Allah. Itu malang nasib tu sebenarnya. Ya. Ya, kita yang cari penyakit pergi minta yang bukan-bukan. Bukan kata Allah kata tak boleh. Tetapi Allah tu tahu. Engkau mendesak-desak. Engkau memikirkan. Seolah-olah engkau yang tahu memikirkan bahawa masa depan kau ni perlu ada ni, perlu ada ni. Padahal masa depan kita, kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, Alhamdulillah, hanya Allah, kita dah tutup dah. Dah talak 3 dunia ni, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata aku talak 3 dah. Apa yang dia talak 3 dunia ni? Dia malas nak fikir dunia lah. Dia dah sampai ke muncak, dia dah kenal Allah. Rasulullah SAW dah kenalkan diri Allah tu pada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali langsung kenal pada Allah. Dia dah tak mahu apa dah dalam hidup dia. Dia nak Allah. Dan dunia datang, isi akhirat, syurga datang kepada dia. Ini begini yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi SAW supaya kita dapat kepada darjat ini. Ini adalah tujuan kita. Mengesakan Allah. Menomorsatukan Allah. Kalau dalam dunia ni kita temberang. Tahu temberang? Menipu lagi Allah Ta'ala. Seolah-olah kita yang tahu susun hidup kita, kita minta pada Allah. Bila tak dapat, kita memprotes. Sampai hari kematian datang pun sakaratul maut, kita memprotes lagi. Ya Allah, mengapa kau matikan aku, tak boleh ketangguh. Protes lagi. Pasal hidup kita selalu protes, kematian kita juga protes nanti. Tak ridha. Itu tadi. Jadi kehidupan kita ni perlu kenal Allah supaya kita tahu apa pun akan berlaku terlepas dan ke depan. Dan bila-bila kita tahu ini ketentuan qada dan qadar Allah yang mesti kita terima sebab cukup cantik dan sempurna untuk diri kita. Jangan kita mungkin kena sesuatu, ujian kita tengok yang lain. Tak. Kalaupun kita nak tengok yang lain, tengok yang lebih teruk ujian menimpa pada kita. Kita akan timbul perasaan ridha. Ini tidak, kita sakit sikit gigi, kita tengok orang tu sehat. Memanglah, berlawan dah. Terkalahlah kita. Akal tu tak bermanfaat kan. Akal ni nurullah kita tutup kan. Suluhlah kena orang tu lagi potong kaki lagi, tak boleh pergi mana-mana. Aku sakit gigi boleh lagi. Ada orang datang jenguk aku. Ini sakit, dia potong kaki tak siapa nak tengok. Geli. Bersyukur kita. Orang sakit kaki patah pun, syukurlah kaki aku putus. Aku tak boleh pergi mana-mana. Kalau pergi mana-mana, banyak lagi buat maksiat. Syukur tengok lebih teruk lah. Lebih teruk lagi. Dia sampai waktu aku mati. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau matikan aku. Jadi tak adalah aku buat maksiat dengan kau lagi ya Allah. Syukur aku ya Allah. Kalau kita dah biasa, kematian kita sampai. Ini tidak. Kita membezakan. Kita ni mati. Mesti semuanya kullu nafsin za'iqatul maut. Kita cerita, kita talk, kita bagi tahu kepada semua masyarakat dalam YouTube semua dengar. Tapi kita tidak tahu. Kita menceritakan mati. Padahal mati bagi orang yang kenal Allah tu bahagia. Tapi yang kita cerita sekarang ni syariat mati tu tadi. Nabi pun mati gini, Nabi buat roh dan jasad nak cabut ketatnya macam ni. Sakitnya sampai malaikat Jibril sahabat Nabi tak sanggup lihat muka Nabi kesakitan. Tak sanggup tengok muka yang mulia sahabatnya Nabi Muhammad SAW ditarik oleh malaikat Israel pencabut nyawa. Ya Allah, ngerinya sakitnya Nabi SAW cerita. Gitu. Jadi kita dengar cerita-cerita begitu, lepas tu kita ambil satu bab. Kita tak faham kenapa Nabi disuruh Allah SWT melakonkan skrip iaitu kesakitan dalam sakaratul maut. Itu biar jelas. Jadi kalau begitu orang beramal kena bersakit lah.
Buat apa kita beramal? Beramal pun mati sakit, tak beramal pun sakit. Kita boleh cakap gitu. Sebab kita tak jelaskan betul-betul pada masyarakat kita. Yang masyarakat kita pun satu hal. Janganlah dengar YouTube saya percaya terus. Saya ni bukan Tuhan pun. Percaya seberatus-beratus buat apa? Selediklah dulu. Tak? Saya ni banyak cakap tak betul ke apa ke? Jangan terus percaya. Ataupun di YouTube mana-mana kita dengar hebat pun jangan terus percayalah. Kita percaya harus nombor satu Allah. Allah mengiyakan, Rasul mengiyakan, kita rasa tenang, betul. Alhamdulillah. Baru kita teruskan, bukan aku dengar cakap si Aziz, tapi Allah yang mengiyakan. Baru betul ini. Gitu. Oh, ustaz ni cakap gini, ustaz ni cakap gini, ustaz ni betul. Jangan. Ustaz tu pun sama juga. Dia pun ada buat salah. Yang tak ada buat salah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah percaya sangat bila dengar YouTube tu macam ya sangat nak pegang terus. Janganlah. Dia ada buah lain lagi. Kalau dia tu cakap bab syariat, ada bab hakikat orang lain nak cerita. Bab syariat memang kalau cerita mati memang sakit semua. Nabi Muhammad SAW apa nanti sakaratul maut sakit ke? Cuba cakap betul-betul. Faham ke tak faham kita ni? Nabi Muhammad SAW boleh tinggal sakit, boleh ceritakan ke kesakitan? Nabi tu kena sakit ke kalau macam tu? Dia dah tentu tak ada dosa, maksum. Tapi dalam cerita sakaratul maut tu, sakitnya kemain sampai malaikat Jibril tak sanggup lihat muka kesakitan Nabi SAW. Tu tadi. Tu. Tapi Nabi Muhammad SAW redha. Sebab kita tak faham makam Rasulullah SAW. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita ingat Nabi pun sakit. Jangan. Memang diceritakan dia sakit. Memang sakit. Dia nak bagi tahu kita semua kesakitan kita ini, Nabi nak tengok dia tangkap semua. Dia ambil semua. Dia minta semua kesakitan tu tadi kepada aku. Yang Nabi dah tak sakit dah. Untuk diri dia dah memang. Tapi dia nak ambil kesakitan kita semua ni. Faham tak? Biar cerita tu betul-betul lah. Jadi kita ni tetap sakit yang betul-betul sakit. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak sakit. Tapi dia mengambil sakaratul maut, sakitnya pedih tu pada semua umat-umatnya supaya nak bagi tahu sakitnya tadi. Kita tak faham, kita ingat Nabi pun sakit kena sakaratul maut. La haula wala. Cerita biar habis lah. Para pendakwah, cerita biar ada syariat, ada hakikat. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Allah Taala. Apakah sama Nabi punya peringkat orang mukmin dengan orang fasik yang tak kenal Allah, cerita orang syariat ni? Cerita fasik, cerita orang syariat ni. Mana boleh sama? Tak sama. Ada Ustaz? Habib. Amjad tak sekolah? Cuti. Oh, memang cuti sekolah Sambung Ustaz jadi gitulah. Jangan kita samakan sakaratul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sakaratul maut orang fasik. Orang itu Islam juga tapi fasik, tak kenal diri, tak kenal Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Tidak sama sekali-kali. Apa pun bentuk dia. Perjalanan hidup orang fasik, tak kenal diri, tak kenal Allah. Berjalan rasa dia, berjalan dia. Fasik jadi syirik. Dia rasa kudrat tu dia pun. Dia yang mengangkat kaki dia rasa. Tapi dia tak belajar, dia tak rasa lah. Itu fasik amalan dia tu. Solat dia betul. Tapi solat pun mengaku dia juga. Solat fasik nama dia. Jadi dibiarkan lama-lama. Dia menyangka dalam hidupnya. Dia solat, dia bangun tengah malam, dia berselawat, dia berpuasa. Dia menyangka dirinya tu tadi Allah Ta'ala kata. Amalan dia tu dah cukup bagus. Di sisi Allah. Tapi sebenarnya Allah tahu. Sebab dia selalu mengaku-ngaku dia yang melakukannya. Itu orang fasik nama dia. Jadi Allah Ta'ala kata tak sama dengan orang mukmin. Orang mukmin tak ada pengakuan diri. Rasulullah SAW orang mukmin. Sayyidina Ali, para sahabat, para nabi-nabi, 124,000 nabi. Arif bila orang belajar mengenal diri, mengenal Allah. Dia benci ada rasa keakuan diri. Terbalik dengan orang fasik, mengangkat keakuan diri pada pergi pun. Ilmu yang dia belajar,
bergudang-gudang ilmu dia belajar, nak diangkatkan dirinya. Nak dia beribadah tengah malam banyak, nak diangkat diri dia. Dia ceritakan tadi. Paling tidak dia nak ceritakan juga. Amalan aku dah 28 tahun, 27, 30 tahun, 40 tahun. Puasa aku Isnin Khamis. La haula wala quwwata illa billah. Kalau orang mukmin malu nak cerita. Seolah-olah kita mengingatkan Allah balik. Ya Allah, aku dah beribadah 25 tahun. Allah malah nak jawab. Ni orang tak kenal diri, tak kenal Allah. Buat apa aku nak jawab? Dia kena belajar kenal aku baru, nanti dia takut. Nak ucap depan aku, dia beramal pun dia takut nanti. Ini orang kekasih Allah. Ini orang fat'uni fi ibadi. Orang yang betul-betul berada dalam penggolongan hamba ku yang benar ibadah. Dia tidak ada merasa keakuan diri dalam melakukan apa saja pun dalam kehidupan dia. Dia benci nak ingat nama dia pun. Dia benci. Tu tadi. Keseronokan adalah dia tak ada rasa keakuan diri. Bahagia, tenang, mutmainah. Sentiasa irji'i ila rabbiki radiyatan mardi. Mati dia pun tetap mati dalam keadaan dia ingat Allah. Sakaratul maut pun dalam ingat Allah. Dia dah didik diri dia sakit macam mana pun. Engkau lebih mustahak ya Allah. Sakit ni memang sakit. Tapi lupa engkau lebih sakit lagi. Dia dah ajar dah. Hidup dia tu dia dah ajar. Sentiasa rasakan Allah. Ujian ni tak berat ya Allah. Engkau tak ada dalam hidup aku lagi. Ada keakuan diri aku lagi bahaya ya Allah daripada segala ujian yang berat-berat ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jangan sampai aku ada keakuan diri. Jangan sampai engkau ni tak ada ya Allah. Yang lain kau nak angkat-angkat ya Allah. Aku dah tahu keputusan dia adalah engkau ya Allah. Jadi orang cerita syurga, orang cerita neraka. Dia bukan kata syurga neraka tak ada. Tapi dia dah menjangkau antara keduanya. Iaitu ilahi anta maksud. Dia dah tahu lillahi ta'ala. Kita tahu sebut la ilaha lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahmayaya wa mamati lillahi rabbil. Lillah kita di mulut. Tak masuk billah tadi. Lillah tu di luar, billah tu di dalam. Billah tu merasakan tak ada betul-betul tu billah. Lillah tu menuju. Bukan saya cakap tak betul, menuju kepada billah. Lillah menuju pada billah. Baru jadi arifin billah. Arif tak ada diri dia. Dia arif dah. Sentiasa keadaan apa. Dia bagi nikmat besar. Dia bagi susah. Dia bagi sakit. Dia bagi apa ujian. Tetap billah. Allah yang dirasakan. Itu arif billah. Dan nak senang-senang nak pakai arif billah. Tak mampu kita. Kita tak mampu nak pakai itu. Jadi kita olahkan. Apa man kana mu'minan kaman kana fasika. Saya ulang balik. Rujuk balik. Allah yang soal. Allah jawab. Allah yang kata orang mukmin dengan orang fasik apakah sama? Aku soal. Allah soal. Allah balik jawab. Ibarat dia tak ada sama sekali-kali ibarat bumi dengan langit. Ruginya orang jadi orang fasik ni tadi. Kita 95% kat dunia ni banyak orang fasik. Islam dah tapi Islam fasik. Islam dah, Islam munafikun. Dalam solat masih lagi merasa keakuan diri munafikun. Banyak ayat dia Allah bagi tahu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qusala. Maknanya orang di dalam solat ni hatinya sikit dia ingat Allah. Yang lain dia terlalu ke mana-mana pergi dah. Masuk semua dah bukan-bukan. Ini bilanya kita nak betul-betul. Puncanya bila kita angkat takbiratul ihram lagi nak merasa keakuan diri lagi. Rasa lagi kita yang angkat takbiratul ihram lagi kita nak rasa kita yang puji Allah tu maksudnya tak khusyuk tu namanya tu. Itu masih ada dua. Makna solat tu kan memaknakan solat itu adalah solat itu Nabi ketika Isra Mi'raj masuk dalam tempat yang mana Nabi malaikat tak boleh masuk, siapa tak boleh masuk, Allah hanya masuk tempat tu, Allah aja yang ada dalam tu. Maknanya ibaratnya Allah Nabi melihat maknanya nampak susuk tubuh yang muda yang sentiasa solat dalam tu. Bercahaya dan dalam tu nampak orang solat dia. Orang muda yang solat dia. Dalam tu. Bukan Allah tu berbentuk orang muda, bukan. Allah tajalikan. Di dalam cahaya tu ada nampak satu cahaya orang yang sentiasa rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an zikra. Tak pernah apalah dalam tu
Itu Muhammad yang sejati tadi. Muhammad yang maknanya Muhammad tu adalah sebenarnya daripada dia. Jadi Muhammad tidak lain adalah dari dia. Dan yang ada hanya dia. Lebih dekat daripada busur dan hujung busur dan hingga lebih dekat lagi Allah Ta'ala kata. Bila sampai di situ. Maknanya Nabi dah sampai ke situ antara dua busur dan lebih dekat lagi daripada hujung busur tu tadi. Dah bersatu. Maknanya lebih lagi. Maknanya Nabi SAW hilang. Yang ada di situ Nabi jumpa Allah SWT. Padanya Nabi tak perlu ada ingat dah. Dia tu tak ada. Itu kemuncak dia. Janganlah cari lagi Muhammad waktu tu kat mana lah. Mana ada Muhammad dah tak ada. Muhammad dunilah Rasul je lah. Muhammad tu hanya pesuruh Allah lah. Muhammad dah tak ada. Yang ada pesuruh aku lah tu. Aku lah tu. Tapi bukan Muhammad tu aku. Tapi dia pesuruh aku. Tak lain daripada sebab yang esa hanya aku menyatakan aku. Di situ harus kita faham. Sampai ke muncak itu yang Nabi Muhammad SAW dia utus. Diulangkan, saya ulangkan lagi. Supaya kita betul-betul faham. Tak apalah. Ada orang sampai 20 tahun baru nak faham. Alhamdulillah. Hari-hari dengar. Tak faham-faham. Tak apa. Kita dengar pun dah mendapatkan bahagian daripada orang yang ketika kita wafat, kita mendengarkan talk, mendengar diri mengenal Allah ni tadi, kita tak dapatlah masa hidup kita wafat. Masa kita wafat tu akan Allah Ta'ala bagi kurniakan. Alhamdulillah. Maknanya tak ada istilah mana kita duduk dalam majlis ni kita tak dapat. Pasti mati kita dapat juga. Allah tu tahu kita bersusah payah nakkan Allah. Bukan kita nakkan harta ni kedudukan, keakuan diri kita nak dinaikkan. Tak ada. Dalam hidup ini kata Syekh Abdul Qadir Jalani, janganlah engkau cari sesuatu kemuliaan ataupun engkau dihina. Maknanya apa maksudnya? Maknanya engkau dihina tu maknanya engkau lupa ada keakuan diri. Jangan cari itu. Dan jangan cari kemuliaan untuk akuan diri. Kesombongan, kepujian orang nak rasa engkau hebat. Tak. Dalam hidup kita Syekh Abdul Qadir ni dia nasihatkan kepada semua para wali, jangan hidup engkau berkeinginan pada dua ni. Kemuliaan untuk angkat tu dengan engkau merasa ada keakuan diri. Itu pakaian-pakaian ketua para wali. Yang titisannya daripada titisan Rasulullah SAW akhlaknya tadi. Mana-mana dia pergi pun gitu. Hingga kan Syekh Abdul Qadir Jalani, orang hina, orang apa pun dia balikkan, dia belikan lagi barang-barang, dia hadiahkan pada orang yang menghina dia, mengutuk dia. Dia tidak membalas dengan doa. Dia boleh doa karamah dia, tapi tidak. Dia ada cara yang mana dia ikuti betul-betul akhlak Nabi SAW. Dia kata tak lain, hilangkan rasa keinginan ingin dimuliakan. Maknanya dalam istilah Ibrahim bin Adham wali Allah, yang meninggalkan kerajaan dia dan tinggal di dalam gua, tak mau dah. Kan? Bila datang hidayatullah, begitu sekali dia tinggal isteri, anak-anak dia, kerajaan dia tinggal. Yang tinggal segah dan tinggal membiak kerajaan dia tu tadi. Dia tinggalkan bila hidayah tu sampai. Dia berburu binatang tu bagi tahu, dia kata, bukan ini tujuan kau Ibrahim bin Adam. Tujuan kau adalah kepada Allah. Terus dia tinggalkan kerajaan dia. Orang tercari-cari tak jumpa. Ini yang sebenarnya yang dikatakan hijrah yang sejati, yang kita tak memandang ke belakang lagi dah. Ibrahim bin Adam. Apa dia punya rahsia? Orang tanya dia apa rahsia, tak ada. Kalau kau nak betul-betul nak dapat darjat orang betul, hendakkan kepada Allah, darjat orang yang benar, ahli ibadah kepada Allah, adalah kau perlu tutup 6 pintu ni. Salah satu pintu yang susah kita nak hilangkan adalah pintu. Tutup pintu nikmat. Buka pintu bersiap untuk menghadapi kesukaran. Itu makam Ibrahim bin Adham. Kita tidak terbalik. Tutup tak nak pintu kesusahan, nak pintu nikmat. Nikmat hari-hari nak nikmat ni. Nikmat yang material lah, bukan nikmat dengan Allah. Sebab itulah puncaknya keakuan diri, sebab kita membuka pintu-pintu nakkan keakuan diri, nikmat keakuan diri tu. Ibrahim bin Adham kata, tutup pintu tu, kau tak dapat darjat orang yang betul-betul soleh. Darjat para wali Allah. Darjat betul Allah Ta'ala kata, inilah golongan ahli ibadah yang original, yang asli, yang Allah Ta'ala iktirafkan.
Bukannya sijil, bukan saya cakap sijil tak betul. Tapi sijil tu banyak tak betul lah. Bukan saya cakap semua. Tapi kita tak olahkan. Kita rasa kita bersandar dengan sijil. Lepas tu kita pandang orang tak ada sijil, tak ada tauliah, tak boleh. Tauliah tu siapa yang bagi? Makhluk yang bagi ke Allah yang bagi ke Rasul yang bagi? Wali Allah yang bagi? Tauliah ni. Asalnya tauliah ni daripada mana? Daripada Allah, daripada Rasul, daripada para wali. Tak ni kita Jabatan Agama Islam ni, Jabatan Agama Islam Indonesia, Jabatan Agama Islam Thailand. Itu ke yang bagi tauliah? Dia bersandarkan kepada Quran dan hadis. Tapi kalau dia tak sandar pun, kita tak boleh ikut. Ni penceramah kita baru-baru ni. Dan memang banyak beri kebaikan kepada masyarakat. Tak dibagi hadiah pun, tak dipujinya. Malahan baru-baru ni nak pergi tauliah, dia halaunya. Datang polis sama ramai pergi kepung. Macamlah dia bawa senjata nak pergi bom ke apa. Nak pergi perang dengan kau. Engkau pun bolehlah Jabatan Agama Islam. Bagi ajalah, tak apa. Dia tu dah terkenal. Kita bagilah, buatkan tauliah untuk dia. Tak payahlah dia tergigi nak minta. Dia tak ada masa. Ini tidak, kita halangi dia pula. Kata tak ada tauliah pula. Itu yang pergi buat tu, panggil penceramah daripada Korea tu. Siapa nama? Siapa tahu? Pak Jongkong. Apa? Tu panggil penceramah tu boleh pula, tak payah tauliah. Bangang nama dia tu. Tolol botol. Tolol tak apa lagi, botol. Bodoh campur tolol. Jabatan Agama Islam yang botol, yang bodoh campur tolol. Yang mengikuti jejak langkah orang kesesatan. Jelas kita lihat sekarang ni. Nabi dah bagi tahu dah. Akhir zaman ni bukan aku takut kejahatan, kengerian Dajjal, tapi ngeri aku lagi kepada ulama, alim, pemerintah yang zalim, yang bertindak mengikut hawa nafsu dia. Tetapi dia sandarkan dengan Quran dan hadis, dia pandai. Bila orang bawah, boleh dia kata boleh, tak apa. Bila orang atas, tak boleh. Tak apa. Bila orang bawah, kalau tak betul, dia hentaknya. Tak boleh. Kalau orang atas, tak apa, betul. Boleh. Saya ubah sikit. Ini tujuan dia. Ya Allah. Ni. Begini Nabi lebih takut. Punca datang sesuatu azab. Gempa bumi ke, angin puting beliung ke, apa lagi? Banjir besar ke. Puncanya, pertama sekali, ulama-ulama, pemerintah, orang atasan yang menguruskan tadi kawasan tu zalim. Itu punca akan menyebabkan turunnya azab Allah. Bukan Allah turunkan azab, engkau yang memanggil. Maka Allah tu negur supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ginilah kehidupan kita. Jangan kita samakan antara orang mukmin, para rasul, orang mukmin, para nabi, wali Allah, arif billah, orang nak belajar, nak duduk dalam majlis mengenal diri, mengenal Allah, mereka termasuk juga orang ahli Allah ni juga. Dia termasuk golongan fad'uli fi ibadi, golongan yang Allah Taala kata orang ibadah. Pasal apa? Dia tak dapat, tapi dia nak duduk dengan golongan ni, belajar. Dia nak dengar YouTube ni. Dia dah boring dah dengar YouTube yang lain. Balik-balik menakut-nakutkan mati. Padahal kita belajar ni memang kita perlu banyak mati. Supaya hilang keakuan diri kita. Jangan nak tunggu syaratul maut bola ajar. Mati memang tu waktu tu dia memang nak mati dah kan. Kita yang Nabi kata, yang untungnya belum hidup kita dah matikan diri kita. Mati sebelum datang mati Ustaz Mati sebelum datang mati Rasulullah SAW. Yang macam mana? Yang macam mana mati sebelum datang mati itu? Itulah hilangkan keakuan diri. Kita dah terlebih sangat sombong. Sombongnya apa? Kita rasa kita yang bawa kereta. Kita rasa kita yang boleh melihat. Kita rasa kita yang boleh nak sesuatu tu. Kehendak kita boleh buat. Kita ada duit. Ya Allah, dia sandar pada duit. Bersandar. Syirik aja hidup kita ni. Dah terlampau banyak sangat. Bertahun-tahun dah kita biarkan. Tak nak cari. Kita solat juga. Kita puasa juga. Tapi kita melakukan amalan-amalan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Tapi kita tak sedar. Kita menyembah siapa dalam Quran? Allah Ta'ala kata,
menyembah akuan diri, hawa nafsu kita sendiri. Kita biarkan dah tu. Maka itu hidup kita tak manis. Kita cari apa pun kelazatan yang ada ni, tak puas juga kita. Tak cukup juga. Dah satu nak satu, dah dua nak tiga, dah empat. Tak cukup-cukup, dah ini, nak ini. Tak cukup juga. Apa sebenarnya? Lama-lama kita dah bosan dengan semua nikmat-nikmat ni. Kita pun tak tahu apa sebenarnya nikmat. Dah kita putus asa tentang dunia ni. Kita tak nampak dah bahawa kepuasan yang sebenar adalah kita lebur, hilangkan keakuan diri, kita rasakan dunia ni adalah semuanya hak Allah SWT, hingga kita nampak syurga neraka semua hak Allah Ta'ala sekian alam ni. Itu yang bahagia sebenarnya. Semuanya disusun, dikontrol oleh Allah, kita rasakan. Ya Allah, aku ni semua Allah yang kontrol. Nafas aku naik dan turun ni semua Engkau, ya Allah. Bahagia kita rasa begitu. Itulah kebahagiaan yang tak ada lebih bahagia lagi. Syurga pun tak dapat nak hidangkan kebahagiaan orang yang merasakan dengan Allah ketika di dunia ini. Ini mubasyiran, berita gembira yang Nabi dapat, yang Allah suruh diutusnya engkau untuk bagi sebarkan ni. Kebahagiaan yang ini. Jangan nakut-nakutkan mati-mati, memang semua orang mati. Kau jadi ustaz, kau jadi ulama. Saya pun boleh takut-takutkan orang cerita pasal mati je. Kesimpulannya mati itu apa? Allah jadikan kita hidup ni nyaya ke mati? Untuk nyaya kita ke Allah? Allah nak bahagia kita lah, bagi kita gembira. Mati tu pun tetap bahagia. Nabi tu pasal apa sakit? Pasal dia ambil sakit sakaratul maut. Semua macam kita punya penyakitnya. Tu. Dosa-dosa kita punya semua dia ambil sakit-sakit tu semua. Tu nak bagi tahu tu. Jangan kita samakan kematian Rasulullah SAW, sakaratul maut Nabi SAW tu sama dengan kita. Tak sama. Jangan. Rasulullah tu cinta, sayang kita. Belum lagi kita lahir lagi, dia tahu dah. Kita ni nakkan syafaat dia. Syafaat yang paling mustahak adalah di kala sakaratul maut. Kita memang tak mampu nak menghadapi sakaratul maut. Jadi Nabi Muhammad SAW ambil sakaratul maut kita. Jadi apa lagi yang kita nak sebenarnya? Janganlah ngaku-ngaku, janganlah kita sombong. Perbanyakkan berselawat, perbanyakkan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, syariat, tarikat, hakikat, makrifat dia. Jangan membangga-banggakan dengan amalan-amalan kita. Sebaliknya kita menyerahkan balik. Amalan yang boleh kita lakukan ini adalah rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita jadi manusia yang sentiasa mengesakan Allah, seperti mana Allah lah yang layak mengesa dirinya. Bahawa telah dileburkan kita, bersyukurlah kita. Sentiasa Allah leburkan kita. Kita sentiasa mohon pada Allah, warzuqnil fana'a anni. Kita minta selalu Allah leburkan kita. Sentiasa. Jangan adakan balik diri kita. Setelah Allah selamatkan kita, leburkan kita, tak ada keakuan diri kita. Allah dah selamat, tak ada siapa boleh selamatkan kita. Allah selamatkan dengan membuang keakuan diri kita. Kita minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya Allah. Sungguh-sungguh kita minta. Jangan balikkan ada keakuan diriku balik. Setelah kau selamatkan aku. Selama ni aku banyak mengaku. Sampai tak boleh nak kira kesyirikan aku. Mengaku aku, ya Allah. Sekarang kau dah buka, dah selamatkan, singkapkan. Semuanya, ya Allah. Bersyukur aku kepada engkau. Janganlah kau balikkan aku balik ke ada keakuan diriku balik. Ini rahsia dia doa itu. Banyakkan kita. Tak lama lagi kita akan, sampai masanya, kita akan melakukan nanti ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melakukan puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka yang menyuruh kita berpuasa itu siapa? Allah. Jadi kita berpuasalah atas Allah Ta'ala suruh. Apa makna puasa tu? Siam. Siam tu bukan puasa menahan lapar dan dahaga saja. Siam tu adalah maknanya kita menahan istiqamah, jangan merasa ada keakuan diri. Itu ibu dia. Ibu dia jangan tak buat pula. Allah tak larat mana boleh macam tu. Kejapkan aku rasa. Tak apalah, puasalah. Tu lawan lah. Nama puasa kan. Kita takkan nak biarkan puasa orang awam je. Habis dia berbuka puasa lah, lantak lah, terlentang apa benda. Siang ni puasa boleh. Itu puasa orang awam. Puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tapi puasa siam ni, makna Allah tak siam tu, iaitu yang
Bukan sahaja menjaga 8 dahaga, tapi ibunya adalah menjaga jangan rasa keakuan diri. Sebab apa? Banyak kita bulan Ramadan bagus juga ibadah. Baca Quran banyak, bagus. Memang bagus dituntut baca Quran banyak-banyak. Tapi kita perlu ingat, lebih baik mengamalkan Al-Quran ke ataupun sekadar baca aja. Jangan kita tertipu pula. Memang iblis tu memang hawa nafsu kita, kau baca banyak-banyak. Tahun ni Ramadan yang keberapa dah? Kau dah baca bulan Ramadan dia 3 kali. Tahun ni kau buat 4 kali. Wah, hawa nafsu kita. Kita rasa kita yang boleh buat tu 3 tu. Kan? Tahun lepas 3 kali khatam. Kali ni 4 kali. Boleh, bagus. Tapi janganlah kita maknanya duduk takut tu. Kita tertipu tu. Bukan saya tak bagi baca. Bacalah banyak-banyak boleh. Tapi kena ingatlah. Lebih baik kita amalkan apa yang kita baca ke atau sekadar baca je? Mana lebih baik? Jadi orang awam baca je ke? Orang Arab tu baca je Quran, dan kadang-kadang tiap-tiap malam Quran tu khatam-khatam, tapi dia tak tahu amaliah kan. Sebab dia tak belajar hakikat wal ma'rifat. Jadi dia rasa pergi mana-mana pun pakai orang alim, dia Al-Quran di dalam dada dia. Itu bukan pengupasan. Orang yang bertambah dia baca Al-Quran sebenarnya dia bukan bertambah ada keakuan diri, saya nak bagi ingat. Orang yang lagi banyak dia baca ayat-ayat Quran, lagi dia faham, dia nak amaliakan, dia tak mau ada keakuan diri. Lagi dia takut nak rasa ada keakuan diri lagi banyak. Ini kita lagi banyak baca Quran, mengapa bertambah lagi kita rasa nak cerita kat orang? Aku baca ni, tahun lepas 3 kali khatam. Tahun ni kita buat 4. Kita nak. Seorang lagi tak apa, engkau 4 balik rumah aku sambung, aku nak 5 pula. Pandai nak rasa dia lagi hebat pada orang tu. Ini amalan apa ni? Nabi tak ajar macam tu. Berlomba-lomba. Siapa tinggi, siapa rendah. Kita duduk kat dunia bukan untuk berlomba. Kita duduk kat dunia sentiasa nak menceritakan apa yang Allah nak ceritakan diri kita. Macam mana? Bukan menceritakan kita gini-gini. Bukan, itu cuma cerita dia. Apa yang kita nak banggakan? Cerita dia semua. Masing-masing bawa cerita dia. Iblis bawa cerita dia. Malaikat bawa cerita dia. Manusia bawa, Nabi-Nabi, para wali, orang awam bawa cerita masing-masing. Itu yang Allah Ta'ala nak lihat asanu amalah. Bukan membezakan kau ni gini, tak ada. Itu yang membeza-bezakan tu hawa nafsu kita. Nabi dah bagi tahu tak ada beza dah orang Arab, orang tak Arab, orang ni, orang tak ada. Yang beza takwa. Takwa tu apa? Takwa tu apa? Tauhid kan? Takwa tu maknanya tauhid, mengesakan Allah betul-betul. Tak ada keakuan diri. Datang qanaah, bersyukur aja apa yang telah Allah Ta'ala atur pada diri dia. Kisah-kisah diri dia. Qanaah. Warak menjagalah kesucian tu. Jangan sampai ada keakuan diri. Tak suci lah. Warak. Takab wow. Tauhid. Taat, tauhid. Terus menerus. Ya, jadi saya nak bagi tahu hari ni, kita kata jangan samakanlah. Ya. Kita jangan dalam YouTube banyak-banyak ni, jangan ingatlah. Kalau kata cerita mati dah, kita dah pun takut nak. Aku buat amal banyak-banyak ni, dia cerita mati pula lah. Dah mati ni mesti sakit lah. Macam mana orang tak beramal baik pun mati sakit juga. Aku pun beramal banyak, mati sakit juga. Baik aku suruh amal lah. Dah. Tak faham. Ceritakanlah mati tu jadi. Nabi tu cerita Nabi sakit tu, Nabi ceritakan sakit semua umat-umat punya masalah dia tanggung. Tu. Nabi dah tak ada sakit, dah tak ada apa, dah pergi Sidang Muntaha Isra Mi'raj, dah semua selesai dah, tempat dia dah tahu dah. Kat mana alam roh nanti mati, ke mana tempat Nabi, semua dah ada dah. Malaikat pun tak soal pun Nabi, malaikat tu maut nak soal. Ya Muhammad, siapa Tuhan kamu? Bodoh punya malaikat lah tu. Mana ada malaikat bodoh macam tu yang kita pandai-pandai tafsir kan? Boleh ke malaikat bukan nakir nak soal ni? Ya Rasulullah, siapa Tuhan kau? La haula wala. Itu orang tak kenal diri, tak kenal Allah, saya cakap belajarlah. Mana boleh apakah sama orang mukmin yang kenal diri, kenal Allah, para rasul dengan orang fasik ni? Kau nak dudukkan sama orang kau kata fasik je. Janganlah kita tu cakap tadi. Bukan saya cakap dengan YouTube tu tak bagus. Dengar tapi selidik, jangan terus pakailah. Bukan mestilah dengar YouTube tu mesti nak macam ni. Janganlah. Selidiklah. Dengar bagus YouTube tu cerita-cerita dakwah ni. Tapi jangan kita terus taksub lah terus. Kita kena ada fatwa daripada Allah Ta'ala.
Siapa? Kita kena ada guru pembimbing, kena ada. Betul ke macam ni? Selesaikan dia macam mana ni? Aku dah dengar cerita bab mati, Nabi pun sakit. Ni macam mana? Aku ni pun sakit ke? Mesti ke aku kena nyaya nanti mati? Tak payahlah bagi aku hidup macam ni. Janganlah bingungkan masyarakat. Kita disuruh mati sebelum mati tu. Allah Ta'ala suruh, Rasulullah suruh. Sebab mati tu nikmat bagi orang yang kenal diri, kenal Allah. Dia sentiasa nak mati, tak ada keakuan diri. Nikmat tak? Nikmat. Kita jangan diperbodohkan masyarakat kita dengan mengatakan mati itu sakit. Memanglah mati itu sakit, tapi bagi orang yang kat dunia ni macam mana? Apa man kana mu'minan kaman kana, ingat tu perkataan saya ulang-ulang tu tadi. Allah sendiri bagi tahu, mana sama. Orang yang tak kenal diri, dia tak mau kenal Allah. Lepas tu dia injak-injak kat perkataan ni dia kata tadi. Dia permain-mainkan tadi ilmu ni tadi. Dia kata kita dah beramal ni sudahlah, kita dah puasa, kita solat, kita puasa Ramadan, kita ni sudah, kita serah pada Allah. Lepas tu bila cerita bab mati dah takut pula dah. Takutlah sebab apa? Dia tak nak mati sebenarnya. Itu yang penyakitnya. Kalau tak nak mati tu yang penyakit. Penyakit sakaratul maut tu biasalah, memanglah sakit. Tapi kita ada Allah. Di waktu tu kita ada Allah. Tapi kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, bagaimana nak olahkan? Dia dah bersandar dia pun selain daripada Allah. Bersandar dengan amalan dia. Bersandar dengan dia punya kebaikan-kebaikan dia. Ya, lepas tu, ya Allah aku dah buat baik, takkan kau tak kita tak faham. Bahawa yang buat baik tu siapa? Yang kau solat tu siapa? Siapa yang gerakkan? Siapa yang bersedekah tu duit siapa? Harta siapa? Kau ngaku engkau ke? Lepas tu kau kata pula engkau nak bersandar pada tu. Lagilah salah. Tak boleh disandar. Buat bukan saya tak bagi buat. Tapi jangan bersandar, Nabi kata. 60 tahun kan orang itu ibadah, Nabi kata. Dia sandar pada diri dia yang buat. Kan 60 tahun Nabi kata. Selangkah lagi Nabi kata. Tapi Allah suruh malaikat. Allah tahu Allah suruh malaikat soal dia. Dia kata amalan ternyata betul. Dia ngaku amalan dia 60 tahun. Dia yang buat. Allah Ta'ala suruh malaikat keluarkan dia. Tak kenal diri, tak kenal aku ni. Jangan sampai menyesal tu Nabi bagi tahu kita. Buat tapi jangan bersandar pada diri kita. Itu yang diterima oleh Allah. Bukan Allah tak terima. Itu yang diterima oleh Allah. Dipanggil ahsanu amalah. Mati dan hidup kita adalah nak lihat ahsanu amalah. Inilah ahsanu amalah. Jangan ngaku-ngaku. Ya Allah aku dah buat baik. Kenapa kau bagi malaikat maut cabut aku sakit? Tu saja. Lama-lama kita protes. Kau salah bagi aku hidup. La haula wala quwwata. Syirik dah tu dah. Jadi ini di dunia lagi lah kita nak pengetahuan. Jumpalah, carilah pembimbing rohani, arif billah supaya kita faham agama dalam melaksanakan kehidupan kat dunia ni. Supaya kita selalu nanti diajar dengan Allah. Hidup kita harus dengan Allah, bukan dengan diri kita. Dan bukan dengan sesuatu selain daripada Allah. Itu dulu beriman kepada Allah. Jangan beriman pada lain dulu. Rukun iman memang 6 kan? Tapi jangan yang lain dulu, yang satu dulu, Allah dulu. Sebab bila Allah tu tadi kita beryakinan betul, nanti yang lain mudah kita ikut. Beriman pada qada dan qadar pun boleh kita ikut nanti. Tapi kalau dengan Allah gagal, tak payahlah kau nak cerita yang lain. Gagal semua. Jadi mencarilah dulu sampai selesai dulu. Mengapa beriman kepada Allah, iaitu mengenal diri, mengenal Allah. Sampai guru arif billah itu memutuskan bahawa engkau telah betul-betul. Betul-betul kau dah tak nak rasa keakuan diri. Beriman itu. Kau benci dah. Barulah sebenarnya engkau dapat daripada Allah SWT. Saya kata cukup sampai dulu di sini dulu. Kita minta pencerahan daripada yang lain, itu Ustaz Auza'i Al-Fadhil. Dan juga yang lain-lain ni Syekh. Alhamdulillah. La ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kerana telah menjadi sebab-sebab yang baik mengimarahkan pondok Haji Taib ini yang setiap masa sebenarnya berada di dalam keadaan sunyi dan sepi. Pondok ini yang dahulunya adalah merupakan sebuah medan permainan bagi mereka-mereka yang mahukan Allah. Pondok ini dahulunya adalah merupakan lagang untuk mereka-mereka yang mengingin mengenal Allah, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut Bustanul Arifin. Bustanul Arifin, laman yang subur untuk orang-orang yang nak mengenal Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Hidup di dunia ini dipenuhi dengan nikmat. Nikmat makan, nikmat berumah tangga, nikmat semualah. Kalau kanak-kanak, nikmat main game, nikmat tengok gadget, nikmat tengok culat calip, nikmat tengok pelbagai hidangan-hidangan yang mengasyikkan. Yang orang tua pula dengan nikmatnya yang macam-macam. Tetapi ketahuilah satu benda nak cakap. Orang yang tak pernah rasa dia takkan tahu. Pegang dulu benda ni, jangan tolak. Jangan tolak. Kalau tolak, awak sangat rugi. Sebenar-benarnya seluruh nikmat ini di atas muka bumi ini tidak dapat nak menandingi sedikit pun nikmat mengenal Allah. Nikmat asyik masyuk dengan Allah adalah merupakan nikmat yang paling besar atas muka bumi ini. Atas muka bumi ini, nikmat bercinta dengan Allah adalah merupakan nikmat yang paling agung. Allahumma salli ala Muhammad. Tanyalah siapa pun, para guru arifin billah berkata demikian juga. Dia berkata demikian juga, sama. Tanya kat mana-mana guru, waliullah, arif billah, nikmat mengenal Allah sebenar-benarnya adalah nikmat yang paling tinggi atas muka bumi ini. Man lam yazuk la yadri. Susah nak cakap. Terima kasih. Bagi orang-orang yang tidak pernah mengetahui, payah nak cakap. Orang lain mungkin melihat dia sebagai orang gila. Orang lain mungkin melihat dia ni sebagai orang yang tak betul. Kerana dia duduk termenung. Tapi rupa-rupanya dia sedang berada di satu alam bersama dengan Allah. Rupa-rupanya apa yang sedang dia buat dengan Allah pun kita tak tahu. Tapi jasad dia ada di situ, sedang termenung. Ataupun mungkin bercakap sorang-sorang. Ataupun mungkin di tangannya ada tasbih. Ataupun sedang duduk pejam mata. Ataupun sedang gerogoh sukma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita yang tak tahu ni, kita lihat dia sebagai orang yang membuang masa, orang yang pemalas, orang yang tak kerja, orang yang
Hancur lah hidup dia. Tapi inilah sebenarnya orang yang paling amanah atas muka bumi. Inilah dia orang yang paling lurus atas muka bumi Allah. Hidup dia dengan manusia dipenuhi dengan tangisan kerana memikirkan silap-silap dia yang lampau. Sentiasa berangan-angan, berkehendak dan bercakap-cakap dengan Allah agar Allah memberikan dia peluang untuk dia menebus segala kesilapan yang lalu. Tentang dunia dia, mana-mana manusia pun dia sudah built in dengan dicipta di dalam diri dia nafsu. Nafsu ni diciptakan dengan sifat naluri dia pandai mencari rezeki. Tak payah nak ajar harimau menangkap rusa. Tak payah nak ajarkan kucing makan ikan. Tak payah nak sekolahkan musang makan buah. Tak payah nak masukkan dalam universiti ikan haruan makan ikan-ikan kecil yang lain. Demikianlah juga hal berkaitan dengan nafsu. Nafsu ini sangat pandai mencari dunia. Sebagaimana pandainya baby yang berumur 1 hari keluar daripada perut ibunya, tak payah nak sekolahkan baby tu. Macam mana nak panjat badan ibu ni nak mencari susu di badan ibu dia. Dia tahu, pandai. Yang perlu diajarkan kepada manusia ini ialah melawan nafsu dia. Yang perlu diajarkan kepada manusia ialah meninggalkan dunia dia. Ini yang tak ada. Manusia jenis ini yang spesies terancam. Manusia yang meninggalkan dunia, meninggalkan hawa nafsu dia. Yang memerangi jiwa dan raga dia dengan amarah dia untuk meninggalkan lalu mengambil jalan menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu dalam diri dia masih kekal ada nafsu, dan nafsu itu tetap cekal dia di dalam mencari rezeki kerana disertai oleh akal yang dipandu oleh suluhan syariat. Insya-Allah nafsu itu akan memandu dia untuk bagaimana terus survive di atas muka bumi. Sekali lagi saya ulang, yang perlu diajar kepada seluruh manusia, kepada diri sendiri, kepada anak-anak, bagaimana meninggalkan dunia. Itu kena ajar. Meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan keakuan diri. Nak kena diajar. Macam mana nak ajar? Cara yang paling mudah, mencarikan guru mursyid untuk anak-anak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ghazali berkata, tanggungjawab ayah dan ibu ialah mencarikan guru mursyid untuk anak-anak. Apakah di sekolah telah bertemu si anak kita dengan guru mursyid? Apakah sekolah yang kita sekolahkan anak-anak ada guru mursyid di dalamnya? Guru yang mursyid ya, bukan guru sebarang-sebarang, guru untuk kalau saya sebut mempertuhankan dunia, nanti takut orang marah pula. Tapi ayat Quran ada cakap, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Hang tak kelih ke orang-orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan-Tuhan atas muka bumi ini? Para arif billah ini terbalik. Dia yang memperkenalkan ruhaniyah insan kepada rububiyah yang sebenar-benarnya. Allahumma salli ala Muhammad.
Apakah sama orang yang berjalan mencari para awliya Allah dengan orang yang duduk saja? Duduk saja tak mau mencari. Apakah sama orang yang sibuk dengan kerjaya dia dengan orang yang sibuk berjalan mencari arifin billah, memperkenalkan dirinya dan ingin mengenali para arifin billah, pantang jumpa, celapak cari. Dengar Pak Long Zainal Asri di Matin, pergi. Dengar Tok Cah di Titik Tinggi, cari sampai jumpa. Kenal rumah tengok bumbung, jadilah Al-Fatihah. Dengar ni, ada makam awliya, ziarah Wali Songo. Ada modal sikit, jalan ziarah para awliya Allah. Ziarah Nabi Muhammad, ziarah para ulama. Apakah sama dengan orang yang duduk saja? Apakah sama dengan pilot yang sudah buat penerbangan sebanyak 10,000 kali dengan pilot yang baru buat penerbangan baru 10 kali? Apakah sama? Apakah sama doktor pakar yang telah buat pembedahan berulang-ulang kali 1000 kali dengan doktor pakar yang baru buat pembedahan 1 kali? Apakah sama? Demikianlah cerita dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keperluan untuk mencari nasihat, keperluan untuk mencari agama, bukan duduk saja. Kerana apa? Modal masih ada. Apakah modal itu? Yang pertama nyawa, yang kedua masa, yang ketiga wang ringgit, yang keempat kesempatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu yang menghalang kita daripada untuk bergerak tidak lain dan tidak bukan, minta maaf cakap, kemungkinan adalah merupakan saki-baki kesombongan, adalah merupakan saki-baki keakuan diri yang masih lagi tersisa. Kerana sesungguhnya, jangan kata kesombongan dan keakuan diri, riba pun ada saki-baki yang harus ditinggalkan. Wa dharu ma baqiya minar riba. Riba pun ada saki-baki. Tiap-tiap orang terpalit saki-baki riba. Siapa orang tu? Orang tu saya lah. Bila majlis-majlis tasawuf ni, saya suka mengingatkan para netizen, apabila orang yang bercakap tentang hal yang buruk, sebenarnya dia taji kepada diri dia sendiri, bukan kepada orang lain. Saya mohon maaf banyak kalau terasa itu silap tu. Saya tak bagi penjelasan. Bila kita memberikan patokan-patokan, sebenarnya kita patok diri sendiri, kita taji diri sendiri, kita cangkui diri sendiri, kita sabit diri sendiri, kita tembak diri sendiri. Hatta Ustaz Aziz sendiri pun yang memberikan kuliah, setiap kali selesai kuliah dia akan kata, minta maaf saya kalau ada keakuan diri. Maknanya diri dia sendiri pun masih ada keakuan diri yang dia minta maaf. Bila dia mengata kat orang, sebenarnya dia kata kat diri dia sendiri. Itu memang semua majlis-majlis para arifin billah, majlis-majlis tasawuf, majlis-majlis sufi, dia tak ada mengata kat orang. Memang mengata kepada diri sendiri. Semua attack diri sendiri. Hanya orang sidang pendengar saja yang mau mengambil faedah, silakan ambil. Tak nak ambil faedah, lagi bagus. Carilah sendiri nasihat untuk diri sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang mulia ini, pada kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala bagi nak menceritakan tentang hala tuju kehidupan kita, yang mana kita tak tahu hala tuju. Saya sendirilah tak tahu hala tuju sebelum ni, tapi bila kita dah tahu hala tuju apa dia, itulah dia kata la ilaha illallah, nafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itulah yang kita ulangkan dalam kehidupan harian kita. Manis tiada pahit Rasulullah beritahu. Itulah kehidupan yang mana nak menafikan keakuan diri ni memang cukup payah.
kita dah simpan benda tu dah lama dah. Sebab kita tak ada bimbingan. Seperti Ustaz Auzain beritahu tadi, perlu ada pembimbing rohani. Mursyid arif billah nak bawa dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlukan orang-orang macam tu. Ada di zaman-zaman kita ni, ada, memang ada lah. Nak pengakhir zaman ni memang ada banyak. Ada siapa yang disebutkan tadi ke semua, memang ada. Jadi kita nak bimbing hati kita, memang kita tak tahu. Kita rasa puasa cukup lah, solat 5 waktu cukup lah, kan? Jadi apa lagi? Puasa, solat, berzakat, apa lagi, pergi haji, apa ni, itu je. Itu je. Jadi itulah dikatakan, bila kita dah dapat pembimbing rohani, mursyid arif billah, dia nak bawa membimbing, dia kena bimbing hati kita. Yes, pada ain ke siapa, mana pun pelajaran yang ditujukan, semua tu memang adalah ustaz-ustaz bagian-bagian yang diajar tadi tu. Apalah semualah, usul fiqh lah, macam-macam lah. Yang ilmu Allah ni luas sangat. Qulau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tu. Ilmu Allah ni bila dia kering lautan tu, Allah tambah lagi, kan? Tak habis ilmu Allah ni. Jadi bahagian-bahagian dia ada yang tertentu. Cuma yang Rasulullah ajarkan yang sebenarnya, yang sejatinya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, dia bedah siasat yang Rasulullah ajar kepada para sahabat, wali-wali Allah, semua turun kepada arif billah, itu dia tak lain, mengenal diri, mengenal Allah. Dia ada tingkatan-tingkatan dia, yang diulang oleh Syekh Aziz tadi, sifatullah Nur Muhammad, kenal dalam ni, insya-Allah dia akan bawa apa yang ada dekat ilmu banyak tadi yang saya sebut tadi, kulau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, kalimat-kalimat Tuhan tu, ilmu Allah tu dibawa masuk ke dalam wahdah, bekas bagi untuk nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak di situ? Cantiknya kehidupan kita apabila kita kenal sirullah Nur Muhammad di dalam kita ni. Semua ada semua. Kalau kata kafir jahiliyah sekalipun yang dengar ni pun, dia dapat yang dikatakan dengar je tiba-tiba dia dapat hidayah. Itu insya-Allah pasti akan dia dapat rahsia tu, pasti dia akan memeluk Islam dan sebagainya. Kita tak tahu. Itu bukan hak saya, itu bukan hak siapa pun. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala nak meletakkan. Siapa pun kadang-kadang saya tadi semalam saya buka lagu apa? Buka lagu apa, malam? Dhamma Sutra. Dhamma Sutra Sufi, betul saya tengok dekat dalam komen tu, dia mengatakan saya seorang Hindu, dia kata. Tapi saya merasakan ketuhanan dalam diri saya. Saya baca komen tu ni apa? Nafi dan isbat kau sandingkan sebagai tali, pegangan sufi kau hilang di pandangan, ada di dalam kenikmatan. Engkau dan dia pasti tidak akan terpisah. Sifatullah, Nur Muhammad SAW, sifat dan zat tidak akan berpisah. Sifat dan zat. Itu saya cakap seorang Hindu. Saya tengok dalam tu. Hindu ni dia bersifat ketuhanan. Seperti yang Syekh Aziz cerita dulu. Dia bersifat ketuhanan. Dia pun mengesahkan Tuhan dia. Tapi cuma sikit dia nak sentuh tu, nampak sampai dia dapat dengan kata lagu tadi tu. Jadi jangan jadikan sumber lagu ni kita alunkan dan menghala tujukan kepada nafi dan isbat tadi dulu lah. Dia tahu. Bukan kita menyandarkan kepada alunan lagu pun. Saya ni bersandarkan semua ni Allah Ta'ala dulu. Lagu apa semua kita tukarkan, bahawa itu semua daripada alunan skrip. Nampak betapa halusnya yang Allah Ta'ala letakkan, kehalusan Latiful Khabir, halus, yang maha halus lagi. Halus sampai tak nampak. Tampak tadi lenyap. Lenyap yang dia je. Nampak. Itu yang sebenarnya nikmat kita dapat bersama dalam majlis talk yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak faham pun, insya-Allah pendengar YouTube, ini kabar gembira kabar gembira dulu lagi diceritakan. Dengar je pasti pasti Allah Taala akan menyelamatkan kita daripada
yang dikatakan apa jua lah, termasuklah sakaratul maut, insya-Allah. Dia tak faham pun, dia dengar je. Sami'na wa ata'na. Tapi bila Allah Taala bagi je rahmat dengan dia, insya-Allah Allah Taala akan selamatkan kita dari sisinya juga. Allah Taala tidak pernah meninggalkan kita. Allah Taala tidak pernah meninggalkan kita. Sebab apa? Kalau kita betul-betul benar-benar faham, Allah Taala tidak pernah meninggalkan kita. Apa dia? Diri dia je yang ada. Kita ni la ilaha illallah. La, tak ada, tiada. Itu yang sebenarnya. Insya-Allah saya setakat ini saja daripada saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini dapat dengar talk daripada guru pembimbing rohani. Jadi bagi siapa yang belum lagi jumpa pembimbing guru rohani, cepat-cepat jumpa. Sebab kalam ni adalah kalam daripada Allah. Dan bila kalam tu daripada Allah, memang dia terus masuk ke dalam hati dan dapat membimbing hati. Carilah cepat-cepat Sebab kalau lambat, hati kita keras dan kita tak kenal siapa tu Allah. Kalau ditanya siapakah Allah, kebanyakan ramai yang akan kata Allah tu adalah yang menjadikan kita, menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan sekalian alam. Sampai setakat itu sahaja. Tapi kalau kita berjumpa dengan guru pembimbing rohani, dia akan mengajar kita siapakah dia. Dia akan mengajar kita bagaimana untuk keluar daripada sekalian alam. Dia akan mengajar kita bagaimana nak mengesahkan Allah. Dan bila kita dapat skill untuk mengesahkan Allah, rohani kita akan rasa bahagia walau kita berada di mana. Jadi bahagia itu bukan terletak pada duit, bukan terletak pada rumah yang besar, bukan terletak pada segala apa. Tapi bila kita dapat bersamanya, itulah yang dinamakan bahagia. Jadi kepada siapa yang belum lagi jumpa guru pembimbing rohani, carilah cepat-cepat. Kerugian yang amat besar kalau sekiranya masih lagi tak dapat sampai saat ini. Itulah sahaja yang nak saya kongsikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat kita, Ustaz Ahmad Al-Masri, Syekh Latif dan juga saudari kita Syarifah Sadiah, semuanya daripada khatir, daripada lintasan Rabbani, ketuhanan, daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat yang daripada Allah, juga kalimat-kalimat kudus, suci, tak lain mengajak kita benar-benar dengan kita semua sama-sama benar-benar mengenali Allah, mengenali diri, bersungguh-sungguh dengan jalan ini, kita akan beruntung. Dia bukan nak mengajak kita ke arah hawa nafsu, keinginan kita, tapi keinginan yang mana Allah sendiri menginginkan kita untuk dikenali. Awal-awal sebelum dijadikan apa-apa, Allah ingin kita ni betul-betul dikenali. Maknanya bukan saja-saja dijadikan kita ni. Sebab Allah Subhanahu wa taala diciptakan makhluk yang pertama bernama Nur Muhammad atas sebab, saya ulangi balik, atas sebab untuk ingin dikenali. Jadi Nur Muhammad ni terzahir pertamanya untuk tak lain, dia menyuluh sekalian alam. Walaupun alam belum ada lagi, dia sentiasa bersifat walaupun alam belum ada. Sebab alam belum disebut ada lagi, Nur Muhammad ada terlebih dahulu, dijadikan Allah untuk apa? Untuk menyuluh. Jadi bila sekalian alam ni ada, tetap juga Nur Muhammad. Jadi Nur ni, Nur Muhammad daripada Nur Zat Allah Ta'ala. Jadi Nurnya sentiasa semuanya, apa pun sebenarnya tak ada yang gelap, semuanya terang, semuanya mengarahkan kembali kepada Allah. Itu Syekh Ahmad Al-Badawi,
Yang wali Allah tu, yang kita selalu baca selawat dia tu. Dia bermimpi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bermimpi, berjumpa dengan Allah. Bermimpi jumpa Allah Taala dan Muhammad ada situ. Dia kata, dia suruh, Allah Taala kata, maknanya menyuruh berselawat kepada nurku. Iaitu Nur Muhammad yang sebelah tu tadi. Itulah nur yang asliah. Jadi Muhammad tadi nur yang asliah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah, asli. Bukan mengambil daripada mana-mana. Nur Muhammad tu adalah nur yang daripada Allah Ta'ala kata, daripada aku. Maka kau berselawat kepada. Dan Allah selawatkanlah kepada dia. Maknanya Syekh Ahmad Al-Badawi itu mimpi, suruh. Itu kalimat pertama daripada selawat dia tadi. Bukan selawat dia ikut hawa nafsu dia ciptakan sendiri. Bukan. Yang kata wali Allah pun ada cipta sendiri selawat. Bukan dia cipta. Dia datangi Allah tu berselawat tu bermacam-macam cara Allah berselawat. Salah satunya daripada Allah tu adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Dia suruh selawat kepada Nabi dengan cara selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah. Asli, belum ada cahaya, belum ada semua lagi. Dia dah sentiasa, Muhammad ni adalah, ya Allah, berikan kepada itu. Kepada Nur. Itu Allah yang suruh. Sebab tu dia katakan yang selawat ni tadi. Yang selawat ni siapa yang suruh? Jadi yang berselawat tu balik Allah. Jangan rasa kita berselawat. Kita disuruh, sebenarnya siapa yang bagi keinginan untuk berselawat, sebenarnya dia yang berselawat. Maka perbanyakkan selawat tu tadi dengan nyata dan jelas, dialah berselawat dengan sifatnya sendiri bernama pesuruhnya, sirullah, sifatullah yang bernama Nur Muhammad. Beruntunglah kita dapat berselawat seperti mana Allah berselawat dengan rasa tak ada keakuan diri. Itulah selawat yang paling afdal. Sebab kita membacakan kepala selawat itu tadi, setiap kita nak membaca selawat, kita membaca kepalanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah dulu, baru malaikat-malaikat ikut berselawat. Semua nanti baru disuruh. Yang disuruh, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang kenal diri, kenal aku, berselawat. Tapi kalau orang tak kenal juga, selawat juga. Tapi dapat dia punya ganjaran, kebaikan, fadilah. Tapi tak dapat keasyikan yang Allah berselawat dengan diri, dia asyik dengan diri. Tapi orang arif bila para wali, para nabi, dia berselawat dia asyik. Sebenarnya selawat ni asyik Allah dengan diri Allah. Kalau kita bacakan kepala tu tadi. Tapi kalau kita nak ganjaran ni dah dapat. Itu orang awam. Masih lagi berselawat bukan demi cinta. Berselawat tu demi nakkan upah. Jadi bukan saya cakap tak boleh. Boleh. Nanti jadi gaduh pula. Saya aja kata tak bagi selawat pula. Jangan. Selawatlah kau banyak mana. Tapi kau dapat bahagian atas apa yang kau faham. Tapi orang-orang para nabi, para wali Allah, arif billah, dia dapat yang asli. Yang asli daripada Allah, iaitu asalnya selawat daripada kata-kata aku berselawat pada diriku sendiri. Innallaha, aku sendiri berselawat kepada diriku sendiri. Jadi buktinya malaikat-malaikat pun semua dia selawat. Mereka asyik hanya ikut dia. Dan kalau orang yang kenal diri, kenal Allah, ya ayyuhallazina amanu, Allah panggil orang yang kenal diri, kenal Allah, dapatlah macam tu. Yang asliah dia. Tapi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita baca juga boleh baca. Tapi dapatlah 1, dapat 10 kebaikan. Pun tak lega-lega juga kita. Yang puasnya bila betul-betul kita tahu hala tujuan solawat tadi. Hala tujuan solat tadi kita tahu dah, lebur diri. Dialah menyembah diri dia sendiri. Itu kita dapat dua tu seluruh hidup kita. Inna solata tanha anil fahsya'i munkar. Itulah kita nak bagikan tadi, bukannya memeningkan kepala, lagi belajar ilmu, lagi pening kepala. Kita bagi belajar ilmu supaya bertambah kita mudah menghadapi ke depan ni. Sebab apa mudah? Kita janganlah rasa ilmu kita akan memudahkan kehidupan kita ke depan. Bukan ilmu. Tetapi Allah pemilik ilmu tu akan memudahkan kita ke hadapan dengan membuang keakuan diri. Itu ya tujuan kita duk cerita hari-hari. Yang lain tu banyak dah tempat-tempat lain. Buka dia YouTube apa nak semua ada. Tapi yang ini kita nak pergi cari guru mursyid ni susah habis. Tapi apa yang diucapkan oleh Al-Fadhil Ustaz
Ahmad Al-Masri tadi itu mengajak supaya dia dah dapat kemanisan tu. Dia tak mau ajak yang lain. Yang lain ni banyak ada. Yang ini sekarang jadi asing kata Nabi. Maka tu dia tekan oleh Ustaz Ahmad, Syekh Latif itu juga dia tekan dengan nada suara yang supaya bukan marah, nakkan kita betul-betul dapat. Ini sungguh-sungguh, bukan bermain-main ni begitu. Sungguh-sungguh. Ini kalau tak dapat kita yang lain tak ada beri manfaat kata Nabi. Yang beri manfaat adalah betul-betul kita kenal diri, kenal Allah, kita buat apa pun jadi. Allah Taala kata, kun faya kun. Apa yang dia ucapkan dari Puan Syarifah Saadiah tadi pun cakap tadi tak lain, jumpalah, carilah pembimbing rohani. Sebab dia dah dapat, dia dah memiliki, dia rasa rugi nak ucapkan yang lain. Yang lain dah terlalu banyak kita dengar. Tapi yang ini, mengapa kita banyak lagi manusia yang tak mengorak langkah untuk mencari? Dengar-dengar, sekadar dengar, pergi cari, kata Puan Syarifah Saadiah tadi. Tak lain. Dia dah dapat geliga Allah, geliga Mustika Muhammad ni. Pecahan daripada itu dia dah dapat geliga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah dapat geliga dia setelah berpuluh tahun bedah siasat, berjumpa bermacam-macam guru, rintangan bermacam-macam Puan Syarifah Saadiah ni alami. Hingga mana Syiah, Wahabi, macam-macam puak dia jumpa. Semuanya betul tapi dah sudahnya penghujungnya tak juga memuaskan. Mulanya nampak okey, lepas penghujungnya tak sampai juga. Jadi akhirnya dia jumpa dengan pengalaman yang Allah bagi, cerita yang Allah bagi. Akhirnya Allah dengan bersusah payahnya Allah kurniakan, iaitu nikmat tu tadi, dapatnya Allah Ta'ala. Beruntungnya tadi. Bukan duduk diam, mengorak langkah. Susah tu akan Allah bagi senang. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jangan kita susah menempuh jalan Allah, tak apa, mati kita mati syahid. Jangan tak susah menyempuh dalam kawan nafsu. Itu yang susah tu, mati tu menggigil tu. Takut. Macam-macam risau nanti. Risau tak tentu arah tu, yang azab nama dia. Kalau kita risau ada keakuan diri tu itu maknanya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dua kenikmatan Allah bagi di dunia, di akhirat, di bila mana pun. Orang yang takut merasa ada keakuan diri tu nikmat. Ini kita takut yang selain daripada Allah, itu azab. Bukan Allah nak bagi azab, kita yang buat azab pemikiran kita. Allah sentiasa menunjukkan kepada kita cahayanya itu tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Kita yang menutupi cahaya tu, mengatakan tak nampak pula. Kita nak membohong siapa? Bila lagi kita nak jujur betul-betul dengan Allah? Dengan Allah kita nak tipu. Sudahlah, sudah. Hari-hari Allah menunggu kita. Walaupun kita buat berbagai-bagai kesalahan, Allah tunggu dengan kasih sayang. Tak ada Allah benci lah. Kalau kita yang sifat kita cepat benci dengan orang, Allah tak pernah benci. Rahman dan Rahim. Dia bagi juga rezeki, bagi macam-macam lagi pun. Tapi dia nak kita kembali. Tapi bukan diharapkan kita, dia nak kita selamat. Allah dah memang cukup, dah sempurna. Tapi dia nak kita selamat, dia sayang kita. Kita ni pula tak sayang diri kita. Dengan buat perkara-perkara yang memuaskan nafsu kita hingga kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Bukan sekadar kita dengar, kita amaliahkan. Cepatlah tuntutnya barang yang kita tak dapat lagi, iaitu mencari pembimbing rohani kita. Kalau dah dapat, alhamdulillah, teruskan mentaatinya, teruskan. Maka di situ ada kemenangan yang nyata dan jelas bila kita menjumpai pembimbing rohani kita di dunia lagi. Ini Rasulullah SAW bagi tahu. Kalau tak jumpa, maka mati kita seperti mati kafir jahiliyah, kata Nabi kepada Sayyidina Ali. Bukan nak menakut-nakutkan, tapi nak menyuruh kita selamat. Tak tenteram kami ni kalau kalian tak kenal diri, tak kenal. Begitulah Allah, begitulah Nabi Muhammad SAW, begitulah para wali-wali Allah. Tak senang dia selagi umat ni tak kenal diri, tak kenal Allah. Isap. Jadi mereka ada cara pendekatan masing-masing. Bukan nak balik-balik dah 30 tahun ulang-ulang tu je. Keputusan dia kita tak ajar. Umat ni jadi celaru, mana keputusan dia? Kita hidup ni nakkan Allah Ta'ala, bukan nakkan ganjaran. Adik-adiknya dah 30 tahun diajar kita ganjaran. Ni pulangan ni, kau amal ni, pulangan dia ni. Balik-balik tu je. Bukan saya cakap tak betul, janganlah. Sudahlah sekarang ni. Kita belajar betul-betul untuk kita nak dapat berkehidupan betul-betul dengan Allah. 24 jam.
Bukan kita ni sia-sia je. Waktu kita ni dihabiskan untuk kita buat seperti kita. Bukan. Allah jadikan kita bukan sia-sia. Jangan nanti dia dah mati baru minta balik. Tolong hidupkan balik ya Allah. Aku dah tahu dah tujuan hidup. Dah tak guna dah. Tempat pembalasan. Bukan tempat nak menengok amalan kita asanu amalah ke tidak. Jadi ni peluang kita masih hidup. Alhamdulillah. Cepat kejar peluang yang Allah bagi ni. Tak tahu tak jauh lagi ke besok kita wafat. Kita masing-masing ada hari wafatnya. Ya. Tapi kalau kita wafat dalam keadaan kita berkehidupan dengan Allah, lega lah kita. Sebab tetap jugalah kalau di dunia kita dah selalu berkehidupan dengan Allah, 24 jam sentiasa mengesahkan Allah, tak merasa ada keakuan diri, masuk dalam alam kubur ke alam mana, tetap kita nak mengesahkan Allah. Tu yang paling beruntung. Kita tak memikirkan sakit tu ke apa, ke susah ke apa. Kita memikirkan macam mana aku nak 24 jam mengesahkan Allah. Di dunia lagi. Takkanlah Allah nak nyanyi. Allah tak pernah menyanyi lah. Allah tak pernah menganiaya kita. Kita yang menganiaya kita dengan kita bertindak zalim pada diri kita. Seolah-olah macam kita ni tak kenal Tuhan tu tadi. Bila sampai kehendak kita lupa Tuhan dah. Sampai kita dah dulu di alam roh 4,000 tahun dulu, roh kita hanya nak Allah je, asyik dengan Allah je 4,000 tahun, bukti dia. Berjanji ya Allah aku nak engkau je. Bila campak kat dunia ni, lupa janji tu dah. Ada yang kata, ada je ke alam roh kita janji? Tak faham lagi. Kita terus ada ke jasad kita. Roh kita ada dulu. Makna kita berada di alam ahada dulu dengan Allah. Cuma dia jadikan tadi mati dan hidup. Dikatakan mati, hidup, nak tengok. Tetap berapa kali mati, hidup. Dia nak tengok kehidupan tu. Yang penting kehidupan kita dengan Allah tanpa ada berasa diri. Itulah matlamat dia. Nabi-nabi semuanya bahagia duduk di situ. Wali-wali Allah bahagia duduk di situ. Innal awliya Allah la haufun alaihim wa la hum yahzanun. Di situlah bahagia dia duduk. Bukan dia tak kena ujian yang datang pada dia lagi berat. Para nabi, para rasul, para wali Allah. Ujian-ujian yang menimpa kita yang menduduk dalam jalan Allah ni, betul-betul nakkan Allah ni, betul-betul berkehidupan. Lagi berat. Sebenarnya lagi berat. Tapi tidak akan jadi berat bila kita tahu yang datang tu ujian tu dari Allah. Yang nak hilangkan juga Allah. Jadi yang risaunya tadi kita tak dengan Allah merasa keakuan diri yang kita risau. Itu je. Jadi kita tak ada dalam hidup dunia kita nak sesuatu ganjaran, tak tu kebalasan imbalan. Kita tak nak pangkat, kita tak nak. Hidup kita tak ada apa yang kita inginkan. Dan kita datang ujian ke, kita tak risau. Yang kita risau, kita ada keakuan diri. Itu yang kita risau. Sebab kita nak tahu ada Allah, subhanallah wa ni'mal wakil bagi kita. Itu yang paling nikmat dah. Di dunia dah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW selalu berdoakan, bersyafaat kepada kita untuk duduk di situ. Alhamdulillah. Inilah bila kita dapat Allah Ta'ala suruh sampaikan seperti mana yang Allah Ta'ala suruh Rasulullah SAW sampaikan. Wa amma bin nikmatnya dengan Allah tu tadi. Nikmat tu dengan Allah tadi. Tak ada rasa keakuan diri dengan Allah tu. Tak nak rasa ada keakuan diri tu tadi. Itu yang tadi Rasulullah SAW nak bagi tahu dengan nyatanya jelas. Aku ni tak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau aku mengaku aku Tuhan kan, kau kata aku Tuhan pula. Jadi macam mana aku nak cakapkan? Wal yatalataf wala yus'iran nabikun ahad. Aku melemah lembut dengan cara iaitu latif tadi. Dengan cara itu tadi iaitu kasih sayang. Kau kasih pada aku akan bawa kasih itu kepada Allah. Sesungguhnya yang ada hanya Allah. Kekasih ni bukan ada dua. Kekasihnya hanya satu. Dia dengan dia. Esa tu kekasih yang betul. InsyaAllah. Saya rasa cukup. Terima kasih perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.